Assalamualaikum, selamat tengah hari. Dah lunch ke belum? Kita berjumpa lagi dalam slot Ohana with Dr. Lin. Ohana means family, kekal sihat bersama, kelana afiat insyaAllah. So Dr. Lin tak habis lagi ni sesi vaksin. Hari ni last day untuk sesi vaksin untuk minggu ni. Dr. Lin curi masa kejap untuk live. Setengah hari ni Dr. nak bincangkan siapa kat sini yang ada masalah tegang-tegang leher, sakit kepala sampai daripada depan sampai ke belakang, rasa macam sakit atas tulang belikat. Mesti Dr. yakin ramai yang ada masalah ni sejak kebelakangan ni, especially musim PKP ni, musim kita work from home, musim anak-anak tu PDPR, so cikgu-cikgu banyak yang sakit belakang. Sebabnya nak tahu punca dia sebab dia dipanggil sebagai TECNET. Teknologi NET. TECNET dia ataupun nama singkatan dia. Sebabnya kita banyak kerja, kita ni banyak yang menghadap komputer, menghadap telefon, menghadap laptop, menghadap iPad. Sebab banyak sekarang ni kita memang hampir 99% lah kita banyak spend time dengan teknologi ni kan. So bila kepala kita ni bila kita tunduk, berada posisi 45 degree, sudut dia 45 degree. Bila dia kan kepala kita macam ni kan, kita sepatutnya kepala kita ke belakang sikit. Lepas tu bila kita ke depan sikit tu dia jadi 45 degree lah beza dia. So bila kita duduk macam tu, dia punya leher kita ni kita punya otot dekat leher tu dia akan menekan dekat saraf tu. Dia bila dia contract, bila dia kalau bahasa Melayu contract, mengecut, contraction. Bila dia tu dia jadi muscle dekat otot dekat bahagian leher kita ni akan menekan saraf. So dia menyebabkan kita akan rasa sakit ke belakang ni sampailah ke tulang belikat tu. So dekat bahu kita ni pun akan, otot-otot kita pun akan menegang. Especially bila kita terlampau lama menghadap handset. Kan kita duduk macam ni kalau kita tengok handphone kan. Kalau kita tengok PC pula kita duduk macam ni. Dia posisi yang betul ni sebenarnya dia kena ke belakang sikit. Kena relax. Ke belakang 20 hingga 30. Sebab kalau kepala kita kan sebenarnya macam ni bentuk dia. So kalau kita duduk tegak tu dia akan jadi macam ni. So kita seolah-olah kita duduk atas dia 45 degree. Sebenarnya bila kita duduk macam tu, dia menanggung beban, kepala kita menanggung beban sebanyak 22 kilogram. Lebih kurang 22 hingga 23 kilogram berat sebenarnya kepala kita ni. 20 gram. So kalau kita duduk macam tu terlampau lama, so saraf tu akan menekan, menyebabkan kita habis ni tegang urat leher, tegang urat atas bahu, tegang urat sampai ke tulang belikat. Antara shoulder tu, antara bahu tu tulang belikat belakang kita tu. So jadi kita akan jadi sakit kepala. Jadi kalau yang teruk tu sampai kebas sampai bahagian lengan ni. Kalau dia menekan saraf tu, dia akan rasa macam lemah. Dia akan rasa macam kebas-kebas. So benda ni memang sangat common, bukan orang dewasa je. Kalau kanak-kanak pun, kalau dia terlampau lama menghadap komputer, menghadap laptop, handset pun, dia akan duduk macam ni. So bahaya. So bukan mata je juga bahaya, tapi kita punya otot ni pun akan jadi sakit satu badan. So banyak keburukan dia lah. Macam mana kita nak atasi benda ni? Kita kena, antara langkah-langkah dia ada 3 lah. Yang pertama, kena posisi duduk tu yang betul. Sepatutnya kita ke belakang sikit dalam 20 hingga 30 degree. Kalau ada kerusi macam Dr. Lee ni, dia boleh recline ke belakang 20 hingga 30 degree. Itu lagi bagus lah. So bila kita tengok komputer pun kita duduk ke belakang, bukan kita duduk tegak. Sebab kita tak nak leher kita tu dia menampung. Macam Dr. Lee cakap, bila kita tunduk je 45 degree, dia menampung sebanyak 20 kilogram. Berat sebenarnya dia tampung tulang leher kita tu nak tampung. So bila kita duduk macam tu, dia adalah normal posisi kepala kita. Kita ke belakang sikit 20 hingga 30 degree. Lepas tu kita tak boleh duduk terlampau lama. Paling lama pun 30 minit kena bangun dah, kena stretching betul-betul urat, kepala, leher apa semua tu. Maksudnya kalau kita duduk nak buat kerja, dalam 30 minit kita kena bergerak, pergi ke belakang ke, ambil air kejap ke, betul-betul kat urat sikit. Tak boleh terlampau lama, lebih daripada 30 minit kalau kita duduk. Especially kalau yang kerja office ni,
ramai yang ada masalah ni. Dia kalau kita biarkan, lama-lama dia akan jadi kebas-kebas urat ni. Lepas tu kalau sakit kepala tu melampau, boleh naik sampai naik tekanan darah jugalah, sebab kita dah stres, sakit apa semua kan. And then itu cara pertama, betulkan posisi duduk. Yang kedua adalah kita macam Dr. Tin cakap tadi, paling lama kita duduk pun 30 minit. Kita dah kena bangun berehat, bangun berdiri dan stretching kat otot-otot kita. Jangan bagi dia tegang. Yang tapi kita baring lah sekejap, ataupun kita kebelakangkan sikit dia, kita punya kepala tu, nak suruh dia bagi relax. Dia tak tekan kita punya leher tu. Yang ketiga adalah aerobik. Aerobik ataupun exercise ni, dia bagus untuk perjalanan darah kita. So dia akan akan hantar oksigen ke otot-otot kita untuk kurangkan regangan tu, untuk kurangkan spasm tu yang ketat tu, otot kita jadi ketat. Apa semua dia akan kurangkan. So kita buat aerobik, dia akan bantu untuk bekalkan oksigen juga. So that's why memang kena exercise jugalah setiap hari. Jangan terlampau fokus buat kerja sampai tak buat exercise. Teknik ni dia panggil banyak dia serang kepada orang-orang yang macam cikgu-cikgu ke yang sekarang ni PDPR, ataupun yang kerja office work, yang kerja clerking, kerani ke apa semua. Doktor sendiri pun, kalau doktor kat klinik ni pun banyak guna komputer, so banyak duduk. So tapi kalau doktor ni memang tak adalah doktor nak duduk sepanjang masa sejam tu. Memang doktor akan ke sana kemari jugalah, kejap-kejap pergi ke bahagian bilik rehat ke, untuk kita stretching, kita jaga badan kita. Sebab lama-lama dia boleh jadi PID ataupun prolapse intervertebral disc. Susah nak sebut. Ataupun PID ni dia boleh terjadi dekat mana-mana tulang belakang kita. Kita ada thoracic lumbar, cervical. Kalau dekat belakang ni cervical lah. Cervical, thoracic lumbar, sacral. So kat mana-mana tulang belakang kita tu boleh jadi PID. Dia dia punya saraf tu tertekan oleh tulang tu, menyebabkan dia punya bulb ataupun apa dia panggil, rumah kantong saraf tu terkeluar dan terkepit saraf tu kat situ. Tu yang jadi macam sakit sampai memang tak boleh nak bergerak. Lepas tu dia jadi kebas-kebas otot, kejang apa semua. So kita kena elakkan benda tu. Kena jaga posture kita punya duduk, dan juga kalau kita nak angkat barang berat-berat pun kena posture yang betul. Kalau tersalah silip nanti boleh tertekan saraf tu, menyebabkan kalau ada setengah orang tu memang kalau sampai boleh jadi lumpuh juga. Ataupun dia boleh sampai kalau dia dekat bahagian bawah-bawah sikit dia kena PID tu, dia boleh jadi macam tak boleh nak kawal kencing, tak boleh nak kalau orang lelaki boleh menyebabkan mati pucuk. So bahaya sangat benda ni, especially kalau ibu-ibu yang kerja buat bakery ke apa semua kan, yang buat kuih ke, kena jaga posture biar kita punya tempat kerja tu selesa. Jangan yang buat kat bawah tu kan, duduk lama-lama bersila pun, lama-lama tulang belakang kita pun akan sebab posture kita tu boleh menekan dia punya tulang belakang tu. So kita kena jaga tulang belakang kita ni, memang tak ada ganti. Kalau memang dah rosak, memang kena buat surgery lah. Kalau kena buat surgery tu kena masukkan tulang besi pula dalam tulang belakang tu. So macam kena jaga betul-betul nikmat yang Allah berikan. Kurangkan gadget ni sebenarnya. Handset, telefon apa semua ni bukan je boleh bawa kesan yang buruk pada anak-anak, tapi orang dewasa pun banyak juga boleh kena side effect dia. Mata, tulang belakang, tulang leher. So kita kena kurangkan jugalah gadget ni. Sebabnya sekarang doktor ni rasa bukan anak-anak je yang ketagihan gadget, tapi orang dewasa pun sama. Tapi kita bagi alasan dekat anak-anak kita, alah Umi nak buat kerja, alah Ayah nak buat kerja. So sebenarnya kita pun sendiri adalah ketagih dengan handset, dengan dengan laptop, dengan benda-benda teknologi ni lah. So bukan anak-anak je yang kita kena kawal, diri kita sendiri pun kita kena kawal juga. So kena banyakkan exercise, kena banyakkan bergerak. Okay, tu je dulu. Nak sambung vaksin, ada 2 orang lagi tak sampai ni. So sampai sini dulu live Dr. Lin. Jangan lupa share live ni supaya kita boleh bagi information ni, kongsi maklumat dengan kawan-kawan, dengan saudara mara semua ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi petang ni insyaAllah.